Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan pada malam ini, dan saya sangat gembira bila mana saya melihat orang muda datang pada malam ni, sebab topik kita pada malam ni bercerita berkenaan dengan pemuda. Dan subhanallah, cerita yang saya akan kongsikan kepada anda ni, cerita ini bukan sekadar cerita, kerana Allah merakamkan satu-satu cerita dalam Al-Quran. Pasti cerita itu adalah satu fakta sejarah yang tepat, yang mana mungkin anda jangan terkejut kalau anda membuka kitab-kitab agama lain. Banyak ceritanya kita tidak tahu adakah dia betul ataupun tidak. Tetapi subhanallah, silakan tuan. Tetapi subhanallah, cerita yang saya akan bawa anda pada malam ni untuk kita kembara bersama, di penghujungnya anda akan mendapati kenapa begitu besar impak surah ini, iaitu surah yang saya akan nyatakan sebentar lagi, yang mana surah ini telah memotivasikan Nabi sewaktu dihalau daripada kaum kerabatnya, daripada tempat lahir dia di Mekah, pergi ke satu tempat yang dia tidak ada sanak saudara dan tempat yang dia boleh survive. Cerita ini, dan anda jangan terkejut, ujian yang terbesar berlaku kepada Nabi. At the end of the story, anda akan dapati Nabi dihiburkan, Nabi diberi dengan kabar gembira. Ada happy ending daripada cerita ini. Konflik dia bukan sekadar konflik yang biasa, tuan-tuan. Sebabnya apa? Sebab cerita ini kita akan bawa pada ayat yang mana kalau anda ada Al-Quran ataupun ada handphone, anda boleh buka pada surah Al-Qasas ayat yang ke-25. Al-Qasas ayat yang ke-25. Kalau anda membaca dekat page Tadabbur Center, anda melihat di Telegram dekat channel kita, pada awalnya saya nak menggunakan kitab yang dikarang oleh Dr. Fadl Hasan Abbas. Tetapi baru ni saya sempat balik ke kampung, saya menjumpai khazanah yang lebih luas menceritakan tentang cerita ini, iaitu tafsir surah Al-Qasas sendiri. Yang tafsir surah Al-Qasas, satu kajian yang terperinci oleh Dr. Ahmad Naufal, seorang ulama yang berada di Jordan dalam bidang tafsir di University Wise. Subhanallah, dalam cerita ini, baik, mari bersama dengan saya. Anda sudah membuka Al-Quran ataupun belum? Siapa buka? Muka surat berapa? 388. Baik, yang ada Al-Quran boleh buka muka surat 388. Yang ada apps pun boleh buka muka surat 388. Anda perhatikan betul-betul ya. Boleh saya pergi ke checkpoint yang pertama. Baik, perhatikan pada perkataan ini. Walamma warada ma'a madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajadu min dunihim imra'atain tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Tuan-tuan, perhatikan pada perkataan ini, pada cerita ini. Allah menceritakan, saya tidak mahu bebankan anda dengan nota kaki dan juga kitab-kitab yang mana membincangkan tentang bahasa Arab, kerana ada khazanah yang saya nak kongsikan kepada anda pada malam ini. Perhatikan walamma warada, bermaksud anda, saya rasa anda kena faham dulu terjemahan dia. Bermaksud pada ayat ini, walamma warada Madian, ketika mana Nabi Musa dia sampai ke Madian, dia mendapati sekelompok manusia minan nas yasquna wa wajada min dunihim, mereka ini sedang mengambil air di tempat mata air yang berada dekat situ. Dan Nabi Musa Nabi Musa mendapati ada dua orang wanita yang sedang menghalang ternakannya, kambing dia, daripada pergi minum. Nabi Musa memerhatikan babak itu berlaku pada depan mata dia. Perhatikan Nabi Musa ketika sampai di Madian. Ada persoalan yang menarik yang anda akan tahu selepas ini. Qala ma khatbukuma, dan
Nabi Musa bertanya kepada dua wanita tadi, Gabriel ni? Dia tanya kepada perempuan tu. Qalata la nasqi. Dia beritahu kepada Nabi Musa yang kami ni tidak akan memberi tenaga kami ini minum selagi mana mereka tadi, sekelompok manusia tidak tadi habis bagi minum air kepada tenaga mereka. Wa abuna syekhul kabir. Dan ayah kami pula adalah seorang yang lanjut usia dia, yang uzur, yang sudah lewati umur dia. Baik, persoalan untuk menjadikan ayat Al-Quran, anda perhatikan, jika anda boleh dapat tips ni, anda akan, bila anda sampai kepada checkpoint membaca Al-Quran, perasaan anda akan mula berubah. Iaitu anda kena start mula bertanya. Itu key dia, mulakan bertanya. Dan tanya itu pula apa kaitan dengan cerita kita. Saya bagi contoh lah. Ingat kalau siapa yang datang pada sesi ataupun kelas pada sebelum ni, saya menceritakan dengan detail daripada mana Nabi Musa datang dan apa yang berlaku. Tetapi saya akan ringkas pada malam ni sebab saya rasa saudara ni pun baru ya malam ni, tapi juga dengan tuan-tuan dekat sini perempuan. Nabi Musa walamma warada Madian, bermaksud jika anda nak faham ayat ni, anda tak boleh faham sekadar terjemahan. Persoalannya adalah Nabi Musa daripada mana? Walamma warada Madian, dan Nabi Musa ketika mana dia sampai dekat Madian. Persoalannya Nabi Musa daripada mana? Tahukah anda Nabi Musa berlari daripada Mesir. Bermaksud, silakan tuan. Ahlan wa sahlan. Bermaksud Nabi Musa dia sampai dekat Madian. Persoalan kita boleh tanyakan kembali, silakan. Subhanallah. Ahlan wa sahlan. Persoalan yang kita boleh tanyakan balik kepada yang baru datang, saya nak beritahu, kita sedang membicarakan satu babak Nabi Musa berada di satu tempat dan dia sedang berlari daripada satu tempat. Dan cerita ini bukan biasa-biasa. Saya akan buktikan. Kerana apa? Kerana cerita ini, kisah ini memotivasikan Nabi sewaktu Nabi berhijrah, sewaktu Nabi kena keluar daripada Mekah. Anda bayangkan kalau di tempat tinggal anda, keluarga anda halau anda keluar daripada rumah. Bahkan bukan sekadar daripada rumah, mungkin sanak saudara pun tak suka dengan anda, tak nak tengok wajah anda dekat situ. Kemana lagi anda nak tinggal? Itu adalah tempat lahir kita. So Nabi dipaksa, dia dikeluarkan. Dan cerita ni Allah Ta'ala kisahkan untuk memotivatkan Nabi Muhammad. Dan saya akan buktikan kisah ini ada kaitan exactly macam mana sirah Nabi. Kerana Al-Quran 2/3-nya adalah berbentuk cerita. Dan percayalah, anda ingat punchline-nya betul-betul. Ayat Al-Quran, dia bukan biasa-biasa, dia bukan sia-sia dan dia bukan biasa-biasa. Dia bukan sia-sia dan dia bukan biasa-biasa. Setiap huruf dan abjad tu ada signifikan, ada cerita yang kita kena faham di sebaliknya. Baik, kembali kepada kita punya cerita. Nabi Musa daripada Walama warada Madian. Nabi Musa baru sampai dekat Madian. Subhanallah. Nabi Musa daripada mana? Daripada Mesir. Apa yang berlaku dekat Mesir sehingga menyebabkan baginda terpaksa berlari daripada Mesir pergi ke satu kawasan seorang diri, tidak ada teman, tidak ada bekalan, tidak ada harta. 8 hari penat gila, seorang diri, macam nak mati. Sehingga kan kalau kita membaca sebahagian kitab tafsir mengatakan lusuhnya pakaian Nabi Musa, kaki dia sampai berdarah. Yang kan cerita Nabi pergi Taif berdarah. Begitu juga berlaku kepada Nabi Musa. Dan semintalah, poinnya adalah Nabi Musa penat gila, tak ada makanan, redah padang pasir, pergi ke satu kawasan yang mana bukan berada di bawah pemerintahan kerajaan dia tadi, yang dia terpaksa berlari. Apa yang berlaku sehingga Nabi Musa tak boleh non-stop 600 km non-stop. Anda bayangkan, anda balik ke Kedah tak? 8 hari 8 malam, bukan Kedah lagi, pergi ke Siam sebab lagi jauh. Kalau Kedah pun bukanlah, pergi Kedah patah balik kot mungkin lah. Cukup, sanggup. Anda bayangkan Nabi Musa berlari non-stop, pagi, petang, siang, malam, every day. Subhanallah. Perhatikan dia,
Dia berlari kerana terbunuh seorang pegawai Firaun. Sebab itulah dia lari. Cerita ni kita dah kupas pada topik dan juga sesi kita pada sebelum ni. Tetapi saya nak bawakan dan kisahkan babak yang lebih menarik, iaitu apa yang berlaku. Sekarang ni checkpoint kita adalah di Madian. Anda melihat tajuk tadi pada slide saya adalah di Madian. Itu checkpoint yang kita nak faham. Boleh? Kita dah lepas fasa sebelum Madian. Sekarang silakan subhanallah. Sekarang kita nak pergi ke fasa apa yang berlaku di Madian. Boleh ya? Saya ulang lagi sekali. Kita sudah bincangkan fasa apa yang berlaku kepada Nabi Musa sebelum dia warda Madian, sebelum dia sampai dekat Madian. Subhanallah. Baik. Sekarang ni Nabi Musa sudah sampai dekat Madian. Apa yang berlaku? Dalam cerita ni Nabi Musa dapati wajada alaihi ummatan. Nabi Musa dapati dekat Madian tu ada sekelompok manusia. Bayangkan Nabi Musa berlari daripada Mesir 8 hari 8 malam 600 km 6 stop seorang diri, penat gila. Macam nak mati? Penat deh. Kalau tak percaya marilah kita cuba sekali kan. Tapi saya takut saya tekan Mesir tu korang lain pergi. Dan Nabi sampai dia melihat ada sekelompok manusia dekat satu sumber air, dekat mata air. Wajada alaihi ummatan minan nas mereka sekelompok manusia itu sedang memberi ternakan mereka minum air. So anda ingat ada babak. Di sini akan ada babak yang anda kena ingat untuk faham cerita ni, untuk anda rasai kisah Al-Quran ni. Anda kena ingat bagi yang dalam bahagian apps ataupun digital, setiap number ataupun setiap apps tu ada programming yang berlaku di belakang dia. Setuju? Betul? So anda kena faham Al-Quran juga ada programming cerita. Benda yang kita nak faham, setiap huruf tu ada signifikannya. Subhanallah. Marilah saya nak dedahkan dan bongkarkan kepada anda pada malam ni. Dah tahu tak? Subhanallah, sampai di gunung sana pun senyum. Allahu Akbar. Baik, untuk makluman yang baru datang, saya memilih kitab yang lebih unik dan juga lebih luas khazanah dia dalam membincangkan cerita ini oleh guru kami di Jordan, iaitu Dr. Ahmad Naufal di University Wise. Saya tak belajar di situ, tetapi selalu ikuti dia dan penulisan dia. Ini tafsir khas surah Qasas, which is dia membincangkan dengan sangat praktikal untuk kita faham dalam dunia realiti pada hari ini. Macam pengacara kan. Subhanallah. Baik. Jadi Nabi Musa dia jumpa sekelompok manusia. Kemudian ada lagi satu yang Nabi Musa nampak. Wajada min dunihim imra'atain tazudan. Dan Nabi Musa mendapati ada dua orang wanita yang sedang menghalang ternakan mereka ni daripada pergi mengambil air. Nabi Musa pelik lah. Kenapa dia nak halang? Kambing tu dahaga, dia nak minum air, bagilah dia pergi minum. Asal pula tak bagi? Kan? Nabi Musa pelik. Buat apa ni? Apa yang berlaku kepada Nabi Musa? Dia tak berfikir panjang. Anda kena ingat tulis SOP. Bila mana anda melihat orang susah dan perlu dibantu, jangan pernah berkira untuk berbuat baik. Jangan pernah kira untuk berbuat baik, hatta sekalipun dengan RM1. Kenapa? Kalau anda jumpa orang di kedai, kadang-kadang dia jual keropok kan, dia jual tisu, berilah RM1 anda tu kepada dia tanpa ambil tisu. Kalau nak ambil lah kalau perlu. Kalau tak, bagi je. Kerana RM1 tu tidaklah menjadi kita kaya raya dan juga tidaklah menjadi kita miskin apa kedai. So apa salahnya kalau kita memberi je. Kalau dia perlukan, dia ada anak. Dan saya teringat ada satu kedai makan, saya makan kebetulan dia hantar, dia bagi surat tau. Dia kata dia nak bagi adik dia belajar, dia tak ada duit. Dia nak minta tolong beli ni je. Subhanallah. Lazimatil lah. Poinnya adalah bila ada orang susah, cepat-cepat tolong. Sebabnya kita akan tengok dalam ayat yang selepas ni. Tapi mari kita fokus pada babak ini dulu. Kemudian Nabi Musa ni dia buat apa? Bila dia melihat peliknya
kerjanya wanita tadi. Dan wanita, anda kena ingat, sepatutnya kerja ni dilakukan oleh lelaki. Rupa-rupanya anda kena ingat, Barat, ini cerita ni Barat kena pandang penting. Kerana ulama bincang, kenapa perempuan ni tak pergi ambil dulu? Pasal apa? Sepatutnya pergi je dan minum. Rupanya ada pendapat ulama mengatakan kerana perempuan ini dia tak berani pergi kerana mereka tu wanita dan mereka tu lemah. Mereka tak mahu pergi. Yang kedua, ada yang mengatakan kerana perempuan ini tidak mahu berhimpit dengan lelaki kat situ. Ada dua. Tak pentinglah kat situ. Tetapi yang apa yang berlaku adalah Nabi Musa pergi jumpa. Qala ma khatbukuma. Dia tanya apa yang berlaku kepada kamu berdua. Perempuan tu pun bercerita. Qala ta la nasti hatta yusjar ri'a. Kami tidak akan pergi bagi minum sehinggalah mereka itu selesai memberi minuman kepada ternakan mereka. Kami tak akan pergi sehingga mereka selesai. Bermaksud diskriminasi wanita ini berlaku sejak zaman Nabi Musa lagi, bukan sejak zaman jahiliah. So Barat perlu pandang penting bahawa pembela hak asasi wanita adalah Nabi Musa. Anda kena ingat di awal tadi saya sebut, bila kisah tu dirakamkan dalam Al-Quran, dia adalah fakta sejarah. Kerana semua fakta dan cerita hatta daripada sudut sains pun exactly sama. Tidak ada yang menyalahi fakta. Dan ini tidak berlaku. Subhanallah. Mari kita sambung lagi. Wa abuna syekhun kabir. Dan ayah kami adalah seorang lelaki yang berumur, yang lanjut usia dia. Dia sudah tidak ada kekuatan untuk bekerja. So kepada orang perempuan yang di sini, subhanallah, ramai kepada lelaki. Kita boleh berfikir dekat sini. Sekiranya kalau ada keperluan, wanita boleh bekerja. Sebab ayah dia nak mencari rezeki, dia sudah tidak mampu, sudah berumur. Dan benda ini berlaku juga. Dan realitinya, anda kena ingat sekarang kalau bagi yang muda ni, kita rasa sekarang kita bertenaga. Dan itu yang saya lihat kepada ayah saya yang boleh buat banyak kerja pada waktu dia muda. Taklah muda sangat, saya dalam umur 60-an, saya masih kuat lagi. Tetapi bila dah masuk ke 70-an, badan mula jadi tak seimbang dan kita dapat melihat kudrat untuk bekerja itu terbatas. So anak-anak pay attention. Kalau ayah anda tak larat, bantu mereka. Jangan ingat hanya kerana wang. Kalau kita sebagai student, saya percaya ada yang muda-muda kat sini, kalau kita sebagai student, jangan kita sangka dengan wang tu kita boleh bantu mereka. Tak, ada benda yang lebih mudah untuk kita buat. Contoh, call mereka. Kalau boleh, letak dalam jadual setiap hari. Betul, kita tak ada masa sangat yang banyak. Tetapi ingat, masa tidak dinanti. Tetapi masa untuk mak ayah kita yang beri. Kita set, waktu ni aku nak call mak ayah. Sebagaimana kita boleh buat appointment dengan orang lain. Sebab orang tua kena jaga emosi dia. Anda akan lihat dalam surah yang lain. Dalam surah famous, kalau anda dengar ayat ni, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan berkata sekalipun. Siapa kata kalau contoh kepada adik ni, terus menangis. Bermaksud dia sensitif. Orang tua, cubalah tanya ayah anda, cubalah perhati kepada orang lain. Emosi mereka sensitif. Even dalam Al-Quran sebut, sekiranya salah seorang daripada mereka. Kerana apa? Kerana kalau seorang dia nak kena jaga lagi pasangan dia seorang, terpaksa, dia susah. Dia okey sebab tu suami dia, sebab tu isteri dia. Tetapi jauh daripada sudah hati, kalau boleh anak-anak bantulah. Kamu muda, kamu bertenaga. Kami sudah besarkan kamu sepanjang hayat kami. Kami korbankan segalanya untuk kamu. Di waktu kami menanya usia ni, kami sudah tidak mampu, bantulah. Tapi kalau tak bantu pun tak apa. Mereka takkan cakap, mak ayah takkan cakap mereka tu susah. So kita kena aware. So perempuan, anda melihat karakter wanita yang berkarisma, yang bijaksana adalah dia ada kemasan yang tinggi. Dia boleh faham keperluan. So di sini anda perhatikan, wa abuna syekhun kabir, sebab ia menjalankan tugas menternak, menjaga hasil dalam keluarga adalah dua orang wanita ni. Tetapi kerana kudrat dan keterbatasan ayah dia, sepatutnya lelaki kena mengambil tanggungjawab ketua keluarga.
Sepatutnya. Which is, anda kena ingat babak ni, saya akan bawa anda kepada ayat yang lain untuk faham bagaimana babak ni ada kaitan pada ayat seterusnya, kerana ada babak percintaan ataupun babak perkahwinan. Happy ending. Anda kena ingat cerita ni mulanya dengan cabaran ujian yang sangat kuat, dahsyat, tetapi di akhir dia ada happy ending. Subhanallah, hari ni mula tersenyum. Baik, fahami? Sebab tu saya tekankan tadi, bila kita baca Quran, tanya, cuba kita faham, tanya kenapa ya wa abuna syekhun kabir, apa kaitan menceritakan kami tak boleh pergi bagi minuman, dan ayah kami orang yang tua. Apa punchline dia? Macam tak punchline je pun. Faham? Baik, minggu lepas saya tunjukkan video Nabi Musa. Kemudian apa yang berlaku? Pay attention to this verse. Betul tak dia ajar? Betul tak? Tahu jadi ketuaan. Okey, baik. Fasaqalahuma. Ingat, Nabi Musa ini karakter seorang lelaki yang bagus. Sebab anda kena ingat kepada makcik-makcik dan pakcik-pakcik ataupun abang kakak dekat sini, adik kakak, kalau kita nak pilih bakal menantu, kalau kita nak pilih seseorang yang untuk dipertanggungjawabkan dalam syarikat, dalam keluarga, untuk menjaga anak-anak, pay attention kepada karakter-karakter yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Which is, anda boleh dalam istilah bekerja hari ini kita panggil SOP. Ada sebab ni. Kenapa? Supaya bila kita dapat keluarkan point, kita tahu macam mana kita nak beramal dengan ayat Al-Quran ni. Dia dalam bentuk cerita. Yes, dia dalam bentuk cerita. Tapi Al-Quran takkan sekadar bercerita. Subhanallah. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Fasaqalahuma summa tawalla ila dhil faqal Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa pun pergi kepada wanita tadi, membantu untuk memberi minuman kepada ternakan mereka lah. Kemudian dia kembali di bawah tempat dia berteduh tadi. Faqala Rabbi, Nabi berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Berikanlah lagi apakah kebaikan lagi yang aku boleh buat, sebab aku ni sangat-sangat dahaga untuk membuatkan kebaikan. Ayat ni anda akan faham bagi yang datang pada kelas yang sebelum ni, sebab Nabi Musa ada buat kesilapan. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita baca kisah Nabi Musa, khususnya cerita ni, kisah ni dirakamkan dalam surah yang agak tidak popular. Siapa tahu surah apa? Al-Qasas, sebab anda tengok Quran. Subhanallah, sebab itulah anda tahu. Dia dirakamkan dalam surah yang mana biasalah kita baca surah Kahfi kan, kalau hari Jumaat, surah Yasin kita biasa amalkan, surah Al-Ikhlas. Tetapi surah Al-Qasas, anda ada tak sempena-sempena tertentu yang anda baca surah Al-Qasas ni? Daripada bulan Ramadan lah, sebab nak khatam Quran. Tidak, tak ramai, kerana surah ni agak tidak popular di kalangan kita. Tetapi tanpa kita sedar, ada motivasi yang penting, dan bagaimana kita nak menguruskan percintaan kita yang betul, dan memilih pasangan ataupun memilih ahli keluarga baru yang betul. So, 3 orang nak kahwin, boleh 5 orang nak kahwin, boleh 8, 12. So, akan ada orang terus mencari pasangan. Pay attention kat sini. Itu pada terjemahan lah. So, anda faham pada penterjemahan. So, mari saya nak bawa kepada anda untuk rasai pada ayat. Anda bayangkanlah, dalam ayat yang tadi, Nabi Musa dah tanya kepada perempuan tadi, apa masalah kamu? Perempuan terus cerita apa yang berlaku. Nabi Musa, perhatikan karakter ni, bila ada orang susah, Nabi terus tolong dan tak berkira. Kerana Allah pun tak pernah berkira untuk membantu kita. Anda bayangkan kalau Allah Ta'ala pun berkira kan? Subhanallah. Fasaqalahuma, fa bermaksud Nabi Musa tahu je wanita tadi ada kekangan, ada halangan untuk pergi bagi minuman kepada ternakan dia. Subhanallah. Nabi Musa tanpa berfikir panjang terus ambil binatang ternakan itu, pergi bagi minum, terus dapat. Fasaqalahuma, fa bermaksud direct, terus ambil, pergi bagi minum. Fasaqalahuma thumma tawalla. Selepas Nabi Musa ambil ternakan, bagi minum dekat mata air tadi, dekat Mak Madian tadi tu, mata air Madian,
terus kembalikan kepada perempuan tadi. Dan anda perhatikan dalam ayat ini tidak ada dialog. Dialog yang saya masukkan adalah di antara Nabi Musa dan dua wanita tadi. Anda akan jumpa pada ayat Allah Ta'ala terus mentionkan summa tawalla ila dhil. Nabi Musa terus kembali tempat dia berteduh tadi. Saya ulang. Nabi Musa ambil ternakan tu, terus pergi bagi minum, hantar kembali kepada dua wanita tadi, terus berehat tempat dia berada tadi, tanpa perempuan tadi sempat bertanyakan ataupun mengucapkan terima kasih. Nabi Musa pun tak sempat nak minta nombor WhatsApp ke, Facebook ke kan, untuk berkenalan. Mana tahu boleh berpasangan hidup kan. Anda tak menjumpa ayat tu. Dan perhatikan seterusnya, anda kena tulis SOP ni. Bila kita nak berbuat baik, pastikan kita tidak mengharapkan balasan. Tidaklah saya nak menafikan kepada anda, janganlah kita beri, janganlah kita harap. Kita sebagai manusia, kita kadang-kadang perlu, kita nak harapan, kita nak juga kebaikan itu dikembalikan. Tapi pay attention. Fokus kita adalah bukan, yes kita nak, tetapi bukan dia yang bagi. Kita harap Allah memberikan dengan rezeki dengan cara Allah sendiri kepada kita. Sepatutnya Nabi Musa, anda bayangkan, perhatikan pada checkpoint ayat sebelum tu, Nabi Musa daripada Mesir seorang diri, tanpa makanan, tanpa minuman, padang pasir, seorang diri 600 km. Penat gila, seorang diri, macam nak mati. Tiba-tiba sampai, subhanallah, sepatutnya dia minta upah. Bagi upah sikit. Lapar ni bukan tempat aku. Kenapa dekat Madian? Kerana Nabi Musa nak berlari daripada kekejaman Fir'aun kerana sudah berlaku musibah sebelum tu. So Nabi Musa terpaksa pergi satu checkpoint yang bukan di bawah naungan Ramses II Fir'aun waktu tu. Dan itulah Madian. Dan patutnya Nabi Musa kena minta sikit duit untuk dia survive. Betul? Tapi anda tak jumpa pun dalam ayat tu. Subhanallah, perhatikan Nabi Musa sangat perlukan makanan. Siapa cakap Nabi Musa tak perlukan minuman dan juga makanan? Bukan dia tidak penting, tetapi apa yang lebih penting adalah apa sahaja kebaikan yang dia buat adalah dia nak Allah yang bagi kepada dia. Dan dia nak buat lagi kebaikan. Tuan-tuan perhatikan pada ayat ni. Faqala Rabbi, Nabi Musa, dia summa tawalla ila dhil, dia kembali di bawah teduhan pokok tadi, dia berdoa kepada Tuhan. Anda kena ingat, berdoa jangan kita sangkakan mesti dan wajib, tidak dapat tidak kena angkat tangan. Subhanallah, sekarang pukul berapa? 4:30. Ada setengah jam lagi saya akan ringkaskan. Sebab minggu lepas saya tak sempat habiskan. Ada kakak tu, makcik tu yang join. Subhanallah. Nabi Musa faqal Rabbi inni lima anzalta ilayya. Nabi dia kembali ke pohon tadi, dia tempat dia berehat tadi. Dia tak pedulikan wanita tadi. Dan Nabi Musa bayangkan dia menolong wanita tadi yang dia tak perkenalan pun. Tak pernah pun pergi kat view profile Facebook. Siapa dia orang ni? Baca kat mana dulu? Rumah jauh ke tak? Kan? Tak. Nabi menolong orang yang dia tak kenal. Dan wanita tadi pun tak kenal siapa Nabi Musa. Dari segi pada pakaian Nabi Musa menunjukkan yang dia tu bukan orang sini. Bukti dia apa? Dalam ayat selepas ni kita akan bincangkan. Tapi Nabi Musa bukan orang situlah. Dari segi pakaian dia, orang pun tak dikenali. Kan? Faqala Rabbi inni, dia berdoa kepada Allah. Ingat, bukan makanan tidak penting, bukan wang tidak penting, bukan minuman tidak penting. Tetapi lebih penting adalah faqal Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, berikanlah kepada aku apa lagi kebaikan yang boleh aku buat. Aku dahaga ni. Sebab apa? Sebab Nabi Musa dia ada rasa bersalah sebab terbunuh pegawai Fir'aun. Ada babak sebelum tu. Bagi yang join kelas sebelum ni, kita dah kongsikan mengapa kisah ni berlaku. Sehingga kan Fir'aun mengeluarkan titah perintah mahkamah persekutuan. Siapa saja jumpa Nabi Musa, bunuh. Nabi Musa terpaksa pergi keluar daripada negara itu. Sebab tu tanda seseorang taubat yang diterima adalah dia sentiasa rasa nak buat baik. Seronoknya bila kita baca kisah Nabi Musa ni, kita rasa dekat dengan kehidupan kita. Sebab kita manusia, kita dah buat salah. Dan Nabi kita macam mana kita nak kembali?
Dalam ayat yang lain anda boleh buka dalam surah Al-Quran, innal hasanati yuzhibna sayyi'at, kan? Ada kan ayat tu? Ada kan? Dengan kebaikan itu, akaun kebaikan itu dengan akaun kejahatan, bila kebaikan itu lebih profit lebih tinggi, dia akan menghapuskan, kita panggil loss tadi tu tidaklah memberi impak kerana profit lebih banyak. Profit akaun pahala kita, kebaikan kita. So buatlah baik. Tanda-tanda seseorang tahu baik itu diterima adalah dia sentiasa nak buat baik. Dan paling best kalau kita dapat buat baik yang kita betul-betul ikhlas, cari orang yang mana bila kita buat baik dia tak nak balaskan kita. Baru tahu kalau kita buat kepada Datuk Seri, kepada majikan, orangnya nak dapat bonus, kan? Tapi cuba cari orang tepi jalan yang dia tak kenal kita, kita pun tak kenal dia, kita bantu dia. Betul-betul. Subhanallah. So anda perhatikan dalam ayat ni, saya nak ringkaskan lagi. Maka mulalah satu babak yang lain. Babak yang lain ada pergi kepada ayat seterusnya. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Okey. Ayat ni. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasas qal la takhaf najawta minal qaumiz zalimin. Mari saya terjemahkan kepada anda. Bagi yang tak sempat join sesi yang lalu, ada 5 step kalau anda nak faham Al-Quran secara ringkas. Pertama, baca dulu seperti mana saya baca tadi. Kemudian kita tengok terjemahan. So saya akan terjemahkan sebentar lagi. Yang ketiga, kita start bertanyakan, apa dia ni? Allah Ta'ala nak ayat ke apa? Yang keempat, kita tanya pada diri, apa kaitan ayat ni dengan diri kita? Sebab Allah Ta'ala takkan turunkan ayat tu sekadar untuk cerita dan skrip kita baca. Sebab Allah Ta'ala kata budak. Allah perintahkan kita untuk tadabbur. Subhanallah. Yang kelima adalah, bila mana kita baca Quran, kita tengok terjemahan, kita cuba nak faham. Yang kelima adalah kita nak beramal. Kerana Al-Quran diturunkan dekat dunia bukan perintah untuk berbuat baik kepada mak ayah, bukan dekat akhirat. Perintah untuk dijauhkan, tidak meminum arak, bukan dekat akhirat. Semua ini di syurga. Perintah untuk tidak berlaku zalim, perintah untuk berbuat baik dan sebagainya, semua di dunia. So, pay attention. Kita membaca Quran kerana kita nak menjadi baik, bukan nak suruh orang lain, kau jadilah baik. So, kita baca kerana kita nak beramal. So, masing-masing buat, masyarakat kita lebih baik. So, baik, saya tak nak panjangkan dekat situ. Mari kita melihat kepada checkpoint ni. Faja'athu ihdahuma. Kemudian wanita tadi dia kembali. Nabi Musa dah selesai. Betul? Perempuan tadi pun dah selesai, takkan dia nak tunggu situ. Pasal Kedah kata nak cangak nanti buat apa? Sebab orang Kedah ni, orang tak apa, dia duk tunggu tu pasal apa? Perempuan tadi pun balik. Dan apa yang berlaku adalah, dan benda ni berlaku bukan pada kebiasaan. Benda ni tak biasa berlaku. Kerana wanita ni, dia biasa bila dia pergi bagi minum, dia akan balik pada, sebab dia akan tunggu time. So biasanya dia akan balik pada pukul 11 pagi. Tiba-tiba hari tu, anak dia tadi, 2 orang wanita tadi balik pada pukul 9 pagi. Pukul 8, pukul 9 dah balik. So sebagai seorang ayah, anda akan rasa apa? Kenapa balik awal hari ni? Betul? Maka perempuan tadi pun ceritalah kepada ayah dia tadi. Sebab apa? Anda perhatikan, ada keunikan, ada satu benda yang membuat saya tertarik. 2 orang wanita, anda ingat babak tadi ada 2 orang wanita, Nabi Musa dan Ummah dekat situ tadi, sekelompok manusia, betul? Tetapi dalam ayat ni, ayat seterusnya anda jumpa faja'athu ihdahuma, seorang sahaja yang pergi jumpa dengan Nabi Musa. Mana lagi seorang? Ada mana? Kan jadi istighfar. Subhanallah. Bila mana anak 2 orang wanita tadi, ayah dia rasa pelik, ayah dia pun tanya anak dia pun bercerita. So, bila dia bercerita, ialah seorang lelaki yang tidak dikenali jumpa, kemudian tanya kepada dia,
terus tolong. Lepas tolong bagi balik, perempuan tadi pun tak sempat nak ucap terima kasih, tak sempat nak bagi ucapan ataupun nak tweet ke atau WhatsApp ke, minta nombor telefon kau boleh contact selepas ni, minta tolong. Tak. Tolong-tolong lepas tu tinggalkan kami macam tu, belah macam tu je. Dan ayah kelihatannya dia bukan daripada orang sini. Dengan pakaian jubah campingnya, subhanallah. So ayah dia kata, pelik. Biasa lelaki ni mendiskriminasikan wanita pada zaman ni. Macam mana pula tiba-tiba datang lelaki ni, tiba-tiba dia lain pada lelaki yang lain. So, lelaki ni ada something special. Ada something tentang lelaki. So ayah dia mula rasa lelaki ni unik. Dia kata, dia panggil seorang je anak dia. Ada yang kata seorang nama Safura, seorang lagi nama Laila. So kalau ada berkahwin nanti, namakanlah anak anda Safura dengan Laila. Itu cerita Israeliat. Doesn't matter lah. Tetapi diorang wanita, anda jangan tertarik kepada perkara-perkara tidak penting. Namanya apa, tenaga air itu macam mana, ada batu ke, ataupun dalam kolam, dalam sungai ke, itu tak penting. Yang pentingnya Nabi Musa pergi tolong. Anda jangan mudah divert dengan benda-benda yang tidak penting. Rugi. Kerana Allah Ta'ala ingin mentionkan message yang lebih penting daripada itu. Daripada batu, bentuk, rupa, itu tak penting. Kemudian ayah kita bagi arahan, Laila ataupun Safura, kamu pergilah panggil dia tadi untuk datang ke rumah. Ayah nak jumpa dia ni. Pelik lelaki ni. Mesti ada sesuatu. Dia ni bukan lelaki macam biasa ni. Disebabkan cerita tadi, Nabi Musa tak bercakap, tak mengorak, tak minta nombor telefon. So ayah dia percaya lelaki ni mesti orang yang bagus. Tak payah pergi orang. Seorang pada cukup. Kau pergi panggil. Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka perempuan, seorang wanita sahaja pergi ke tempat tu, balik panggil Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ayah panggil datang ke rumah. Mari kita perhatikan. Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Dan perempuan, perhatikan, ini antara karakter wanita yang berkualiti, iaitu dia rasa malu. Dia bukan malu yang dibuat-buat, bukan haya, bukan malu yang dibuat-buat, tetapi dia istihya. Dia tu rasa malu. Ini antara karakter wanita yang berkualiti yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Menariknya, anda perhatikan, Allah Ta'ala tak mentionkan pun siapa nama dia. Betul tak? Anda tak jumpa pun ada words nama orang dalam cerita ni. Kerana kalau Allah Ta'ala nak sebut dia je, maksudnya dia boleh buat. Kalau dia je cantik, dia je bagus, habis kita yang muka tak cantik ni, yang telinga capang, gigi menjongang macam mana, yang kita tak nak pilih. Tetapi Allah Ta'ala bentukkan cerita tentang karakter supaya kita boleh belajar, kita boleh ambil ibrah, kita boleh tiru. Walaupun muka kita tak handsome, macam mamak ke, lantak lah kan. Kerana Allah tak pandang pun benda tu. So anda jangan risau. Sebab tu Al-Quran dah highlightkan, jangan tengok nama, jangan pandang siapa. You tiru ni, you akan dapat kebaikan. Boleh-boleh? Baik. So perempuan tadi dia berjalan dan diceritakan bila dia berjalan, perempuan tu jalan kat depan, Nabi Musa ternampak betis. Kemudian Nabi Musa rasa malu, dia rasa sebaiknya aku kena jalan kat depan. Nanti dia beritahu dekat perempuan, nanti aku jalan dulu, kalau salah kau beritahu, kalau kena ke kanan kau beritahulah ke kanan, kalau ke kiri beritahu ke kiri, sampai ke rumah. So lelaki jalan kat depan. Qalat inni abi yad'uka. Kata perempuan tadi, seorang tadi, sebab seorang lagi dekat rumah, ayah dia tahu yang lelaki ni baik, so dia pas orang pun okey. Qalat inni abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku dia panggil kamu untuk ke rumah, liyajziyaka, untuk memberi ganjaran kepada kamu, untuk memberi upah kepada kamu, ma saqaita lana, apa yang telah kamu bantu kami untuk memberi minum kenakan tadi. Subhanallah. So Nabi Musa pun, dia pun follow lah wanita tadi sampai ke rumah. Sampai ke rumah, pukul berapa sekarang? Subhanallah. Baik. Falamma ja'ahu, ketika mana Nabi Musa sampai dekat rumah wanita tadi, iaitu Syekhul Kabir. Kalau anda mungkin pernah dengar, dikatakan Syekhul Kabir itu adalah Nabi Syuaib. Ada yang kata bukan.
Tapi anda jangan mudah terlari fokus. Tidak penting siapa, yang penting kita nak belajar macam mana kita nak menjadi baik seperti mereka yang Allah pernah cerita dalam Quran. Kemudian bila sampai dekat rumah, ialah bila tetamu sampai, kita sebagai tuan rumah pun santunilah. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas, Nabi Musa pun ialah dah macam tu punya rupa orang yang bukan daripada golongan tempatan, bukan daripada negara Malaysia ni. Dia pakai jubah dengan misai jambang, hijau semua, jubah camping kan, ada pakai bentuk sami ke apa kan. Maksudnya kita tahu dia bukan daripada orang sini. Subhanallah. Nabi Musa wa qassa 'alaihi al-qasas, Nabi Musa bila sampai, Nabi Musa cerita balik apa yang berlaku. Start daripada awal dia hidup di istana Fir'aun, dia mempertahankan tauhid, dia tidak mensyirikkan Allah, subhanallah. Kemudian apa yang berlaku adalah sampai dia ke Madian. Sudah cerita A to Z. Dia cerita kepada Syekhul Kabir tadi, ayah dua wanita tadi. Dia cerita kezaliman yang berlaku, kesilapan yang dia buat. Dia cerita. Wa qassa 'alaihi al-qasas. Qasas tu bermaksud cerita-cerita, maksudnya bukan satu cerita. Nabi Musa cerita apa yang berlaku sebab dia tak ada tempat untuk dia bergantung. Di tempat yang dia tak kenali, di tempat yang dia tak pernah sampai. Hello? Boleh fokus lagi? Kemudian setelah Nabi cerita, Nabi Musa cerita, anda kena perhatikan kenapa surah ini boleh memotivkan Nabi. Anda perhatikan dalam surah ini, Nabi Musa terpaksa keluar di negara, di tempat yang dia lahir sendiri, di Mesir. Berpindah ke satu tempat yang dia berjalan, dia sendiri pun tak tahu ke mana dia akan pergi. Dia berjalan sampai di Madian. Dan berlaku kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia lahir di Mekah, tapi dia kena halau pergi ke mana? Pergi ke mana? Yathrib, Madinah. Dulu nama Yathrib, sekarang namanya Madinah. So ada relation tak cerita ni? So Allah Ta'ala nak bagi tahu, jangan risau wahai Muhammad, kamu bukan orang pertama diuji dengan begini. Tahukah kamu ada tokoh sebelum kamu yang alami cabaran yang sama kerana nak mempertahankan akidah, nak mentauhidkan Allah. Subhanallah. Dan cerita ini juga anda perhatikan, Nabi Musa dalam cerita ni, surah Al-Qasas ni dirakamkan babak Nabi Musa lahir, dan menceritakan yang Nabi pun lahir di Mekah. Dia lahir di Mekah, terpaksa berpindah. Dan kita akan jumpa lagi satu checkpoint saya akan tunjukkan kepada anda, signifikan antara kisah Nabi dan juga cerita Nabi Musa yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran. So bila mana ayah dua wanita dia dengar cerita Nabi Musa ni, sudah tahu siapakah gerangan Nabi Musa ni. Bermaksud dia bukan orang biasa-biasa. Dan time ini Nabi Musa tidak menjadi Nabi lagi. Kemudian anda bayangkan bila anda menceritakan kesusahan, anda pergi ke tempat, anda dihalau, anda kena halau daripada tempat anda, tak ada tempat nak bergantung. Tiba-tiba orang datang kepada kamu, word ni power, iaitu perkataan dia simple je, la takhaf, jangan risau. Kita ada anak-anak, macam tu susah lah Umi nak jawab. Kerja tu bos tu bising lah, member saya tak bagus lama. Bayangkan kalau anda diuji, motor hilang, diuji dengan duit tak ada, diuji dengan benda yang terbakar. Tiba-tiba orang kata, jangan risau, aku boleh bantu. Kau rasa apa? Kita akan rasa okey sikit lah. Tengah stres, penat. Yelah, orang nak bunuh. Nabi Musa bukan sekadar dia halau, tetapi dia ancam bunuh. Ini lagi signifikan dia. Nabi pun dia ancam bunuh. Betul? So Nabi Musa pun dia ancam bunuh. Betul? So anda nampak tak cerita ni? Nak beritahu kepada Nabi, dekatnya cerita Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Subhanallah. Sudah risau. Najauta minal qaumiz zalimin. Allah Ta'ala telah membebaskan kamu daripada orang-orang yang zalim tadi, orang-orang yang nak membunuh kamu tadi. Jangan risau wahai pemuda, kamu selamat di rumah ini, kamu boleh tinggal di sini. Tetapi kenapa ulang? Okey, ini antara 5 ciri wanita yang saya gariskan ataupun keluarkan daripada cerita Madian. Jaga ikhtilat, bijak, faham tanggungjawab sebagai seorang anak, taat pada mak ayah, rasa malu. Kemudian Al-Qasas, cerita ni. So bila mana Nabi Musa duduk di ruang tamu dan bersama dengan ayah dia tadi, subhanallah. Yelah, rumah dulu bukan macam banglo pun.
Ada, wallahualam kita tak tahu. Tetapi dua wanita tadi berada di dapurlah, tentulah wanita dia tidak bersama dengan perbincangan, perbualan ayah tadi dengan Nabi Musa tadi, dengan pemuda tu. Dan diceritakan yang wanita tadi, dua orang tadi tu curi-curi dengan perbincangan tu. So perempuan ni tahu siapakah karakter Nabi Musa ni sebenarnya. Oh, ini pemuda yang baik, subhanallah. Saya rasa ada ayat Quran tertinggal kot kat sini. Dia kata apa nak, ya abati istajirhu innahu qawiyul amin. Betul tak ayat tu? Kan? Ada satu ayat tinggal kan? Kemudian bila mana dah selesai perbualan tu, ayah dia berjumpa dengan anak tadi. Dan anak tadi dia beritahu kepada ayah dia, ya abati, anda perhatikan, seorang anak bila nak bercakap dengan mak ayah, gunakan bahasa paling lembut, bahasa yang paling lunak. Ya abati, wahai ayahku yang disayangi, wahai ayahku yang baik hati, istajirhu, ambillah dia untuk dia bekerja dengan kita. Innahu qawi, dan juga amin, kerana dia kuat dan juga amanah. Anda perhatikan dua karakter. Satu karakter qawi, iaitu melibatkan soal fizikal, membuktikan Nabi Musa ni seorang yang kuat dan juga tegak gagah. Dan juga amin, melibatkan tentang kejujuran, dalaman spiritual. Sebab tu perhatikan ya. Sebab at the end anda akan lihat tadi yang ayah tadi nak kahwinkan Nabi Musa dengan anak tadi. Kenapa benda tu boleh berlaku? Sebab kalau kita tengok cerita tadi macam tak ada kaitan pun. Kuat, abanah, kepala kambing tiba-tiba nak suruh kahwin. Ada punchline dia yang anda kena tahu. Subhanallah. Mari saya tunjukkan kepada anda. Okey. Kata lagi, qalat ihdahuma, kata salah seorang daripada dua anak dia tadi. Dia kata, ya abati, wahai ayahku, ambillah dia bekerja. Inna khairan man istajata qawil amin. Sesungguhnya orang yang sebaik itu kita ambil bekerja adalah orang yang kuat dan juga amanah. Ayah ni, subhanallah, Syekhul Kabir dia bijak. Seorang mak ayah dia kena bijak dan juga pandai memahami emosi anak. Perempuan ni kita tahu tadi dia bersifat malu. So dia takkan cerita direct, ayah saya nak kahwin dengan dia, ayah saya berminat dengan dia, ayah saya nak kahwin juga dengan dia. Tak kira, bagi tak pergi nak kahwin juga. Dia tak cakap. Tapi kita berkata ayah, dia kuat, dia amanah. Apa kata kalau ambil dia tinggal kat rumah? So ayah ni tahu dia cerdik. Mana mungkin rumah yang tak sebegitu mana, ada dua orang wanita, seorang lelaki tiba-tiba ambil lelaki asing tinggal sekali sebab nak sewa, duduk sekali. Anda rasa akan timbul fitnah kan? So kita tahu kami suka kepada pemuda ni ya. Subhanallah, ambillah dia. So dia bagi signifikan, dia tak cakap direct. Sebab ayah tahu macam mana anak dia suruh sewa sedangkan tak ada orang lain dekat rumah tu. Pelik tak? Akan jadi fitnah lah. Betul-betul? Subhanallah. So apa yang berlaku adalah pada ayat selepas tu adalah bila dia bercakap kepada ayah tadi, ayah balikan. Dan yang kena ingat, sikap yang ada tadi pada perkataan istajirhu qawiyul amin. Kenapa perlu kepada qawi? Sebab ayah dia Syekhul Kabir. Anda dah tengok pada ayat yang awal tadi. Dan perempuan dia terpaksa buat kerja-kerja rumah, which is kerja-kerja tu tidak sesuai dengan kudrat wanita. Bukan tak boleh, kesesuaian daripada lelaki. Sebab lelaki ada tenaga yang lebih. So Nabi Musa ni ada tenaga yang lebih. So tugas-tugas ayah yang ayah tak dapat nak buat sebelum ni, yang ayah tak dapat nak tunaikan, pemuda ni insya-Allah boleh tunaikan kerana dia mempunyai fizikal yang kuat. Persoalan, apa bukti kata fizikal dia kuat? Ya, dia tumbuk sampai mati, betul? Datang dulu. Okay, memang tahu kan? So anda tanamkanlah impian untuk rasa tumbukan Nabi Musa supaya cepat ke syurga. Kita tanamkanlah. Kan? Nabi Musa ni kuat, betul. Adik nama apa? Abang nama apa? Adik ke abang ke nama apa? Amsyar, subhanallah. Betul dekat dia tumbuk dan terus mati. Dia tumbuk pegawai Fir'aun. Bagus, bagi jawapan. Dia lari, subhanallah, dia berlari dengan jauh, membuktikan dia juga kuat, gagah. Mana mungkin 8 hari 8 malam
8 hari 8 malam 600 km kita nak berlari, sanggup ke? Gerak boleh tentu, basikal boleh tentu kan. Jangan katakan jalan kaki. Bagus. Lagi? Dia angkat penutup telaga, dia bantukan bagi minuman tadi. Sepatutnya tak boleh, tapi Nabi Musa tu pergi je terus boleh bagi minum. Dia dapat membuktikan kalau orang nak belasah pun, kalau badan dia, bayang kalau kita orang besar datang, kita nak tunggu pun kita fikir dulu kan, ni kalau padan tak kalau aku tunggu ni. Kalau aku tunggu dia, aku jalan. So ini membuktikan yang Nabi Musa ni tegak, gagah. Betul lagi? Subhanallah, anda boleh fikir dan tadabbur sendiri cerita ni. Tetapi itu menunjukkan yang dia ni boleh take responsibility untuk menjaga dua wanita tadi, untuk menjaga ayah dia tadi. Ayah dia tak larat, kalau perlukan penjagaan dia boleh angkat. Betul-betul. Subhanallah. Itu pada segi sudut fizikal. So dia boleh bantu menunaikan hak-hak lah, mencari rezeki, nafkah, jaga kambing. Mana? Bukan yang ini. Dan yang kedua adalah sifat al-amin. Kenapa perempuan ni dia suka kepada Nabi Musa? Kenapa ditekankan dengan sifat amanah? Tuan-tuan, hari ini saya nak fokus kepada topik at the end, happy end ini adalah Nabi Musa tu berkahwin dengan wanita tadi. So saya katanya kan banyak topik. Apa yang saya nak beritahu anda adalah kerana kadang-kadang cinta tak selalunya ada. Tanyalah orang yang sudah berkahwin. Kadang-kadang kita rasa cinta, kadang-kadang rasa sayang, kadang-kadang rasa marah, bergolak, itu biasa. Tetapi cinta datang dan pergi itu tidak menjadikan tanggungjawab sebagai seorang suami tidak ditunaikan. Sebab dia tahu responsibility dia. Dia akan buat juga hak isteri dia akan bagi. Begitu juga dengan isteri, hak suami dia akan bagi. Jaga rumah, kan? Apa yang patut suami cari nafkah bagi. Betul? So kalau suka ke tak suka ke, responsibility dia akan buat. Sebab tu pay attention kepada orang yang ada sikap jujur dan juga amanah. Dan juga kalau mak ayah kan perhatikan kepada sikap, itu yang menunjukkan yang dia boleh jaga kepada anak dia lah. Ataupun atau kalau kita bagi tugas pun dia tidak akan buat culas, dia tidak akan curi-curi tulang. Sebab itu amanah dia. Dia tahu walaupun dia tak buat betul-betul, tetapi dia akan rasa tak sedar, dia rasa Allah Ta'ala perhatikan, dia rasa benda tu. Okay, baik. Seterusnya pada ayat yang ini, kemudian katalah ayah tadi, ayah tadi dia pun pergilah kembali kepada Nabi Musa. Dia kata, wahai pemuda, aku dah hajat ni, nak boleh tahu sikit. Qala inni uridu an unkiha ihda ibnatai. Wahai pemuda, aku nak kahwinkan kamu ni dengan anakku, dengan salah seorang daripada anakku. Kahwin. Ibnatai ni harta ini, dua orang tadi yang kau tengok, dengan Nabi Musa. Anda kena ingat, Nabi Musa datang daripada Mesir. Dia tak sempat nak buat preparation pun, makanan, duit ke peta ke. Sebab orang nak bunuh, nak selamatkan nyawa, rumah bakar, nak cari handphone lagi buat turun, ataupun nak cari apa, nak balas WhatsApp dulu ke, tak sempat lah. So Nabi Musa nak selamatkan diri dulu. So bila Nabi Musa, ayah dia pun tahu tadi, dia dah tahu cerita Nabi Musa. Nabi Musa dah cerita kat Ibu Zaid dah, wa qassa alaihi al-qasas, dah cerita semua perkara dah. Dalam buku ni diceritakan lah. Subhanallah. Saya simplifikan kepada anda dan juga tafsir yang lain supaya anda mudah untuk faham. Tak perlu dibanyakkan dengan otak kaki dan juga teknik bahasa Arab yang mungkin tak ada asas, kan. Tetapi yang paling penting adalah mesej Quran ini sampai kepada anda. Itu fokus saya. Subhanallah. Kemudian ayat tadi pun beritahu, dengan kalau nak kahwin boleh, kau jangan risau tentang mahar, kau jangan risau dengan bayaran. Aku tahu kamu datang seorang diri, kamu datang tanpa, kita panggil apa yang tidak ada apa-apa tu, sebatang ke, selai tiga, sebatang ke, jauh ini, selai tiga datang. So ayah dia cadangkan boleh kahwin lah, tak ada masalah pun. Harta bukan sebagai penghalang, kerana
harta boleh dicari, tapi hati yang masih suka dia cari ganti. Satu hashtag. Baik. So ia beritahu ada tak jurani thamaniyah hijaj, iaitu kamu boleh bekerja dengan aku, duduk dengan aku selama 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Kerana mana dah tahu tiba-tiba Nabi Musa ada komitmen lain, terpaksa tanya pada ayah dia mungkin tak larat waktu tu, perlukan khidmat orang muda, perlukan khidmat anak-anak. So pay attention. Sesibuk mana anda sekalipun, kalau tak sempat balik ke rumah, spend masa call pagi sekali ke ataupun malam sekali ke. Jangan biarkan hari-hari anda berlalu tanpa ada connection mak dengan ayah. Sebab mak dengan ayah ni dengan siapa je nak berkawan, dia tak ada masa sangat dengan kawan kan, betul tak pakcik? Anak-anak je lah kan dia punya fokus dia kan. Ya, saya bukan dah pakcik lagi, saya kahwin pun tak lagi, tapi faham lah kan, kita faham perasaan orang tua tu. Dia nak rasa anak-anak dia pay attention dekat dia. Call pun rasa dah okey kan, walaupun tak dapat jumpa kan pakcik. Kita rasa kesunyian tu hilang kan. Anak kat sebelah dengar je kan. Subhanallah. Itu betul, kita kena faham orang muda lah. Sebab apa anda kena ingat ayat ni, apa yang kita buat sekarang kepada mak ayah, macam tu lah anak-anak kita akan buat dekat kita. Itu benda yang saya tengok berlaku kepada sahabat manusia. So anda jangan risaulah, kerana mak ayah ni antara keramat kita dalam hidup lah. So jaga mereka, kerana mereka seorang. Baik, balik kepada fokus. Sebab saya nak tamatkan pukul 9 supaya dah pukul 9 lah. Buku-buku dah pukul 9, tutup balik. Saya nak habiskan ni. Boleh saya habiskan beberapa minit lagi? Kamu bekerja dengan aku selama 8 tahun supaya ayah dia pun dia rasa secure lah. Maksudnya at the end dia akan setuju juga dengan aku. Selama 8 tahun kamu bekerja, jaga kambing, jaga rezeki, jaga anak-anak dia, rumah dia, sebagainya. Fa'in atmamta 10, kalau kamu boleh nak 10 tahun pun okey. Nampak tak? Jadi sebenarnya orang tua ni dia nak pay attention. Bagi je benda tu. Dia orang tak minta pun duit, dia orang tak perlu pun duit tu. Dia orang nak bagi fokus dia. Itulah harta yang paling tak ternilai yang mereka nak. Kan makcik kan? Ya, makcik takut je daripada tadi. Anda perhatikan fa'in atmamta 10. Cuba perhatikan dengan surah Nabi. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah berapa tahun? Berapa tahun? 10 tahun. So, ini juga kisah berlaku kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun stay dengan itu 10 tahun. Sehingga dah selepas 10 tahun baru dia kembali dengan anak dan juga isteri dia pergi ke Mesir semula untuk berjumpa dengan Fir'aun. Anda perhatikan? Subhanallah. Famina indika. Kalau kamu nak 10, itulah nak kat kamu. Aku nak 8 tahun je. Kalau kamu bagi 10 tahun, alhamdulillah. Tak bagi, subhanallah kan. Dia juga wa ma uridu an asyqa alaik. Aku ni tak nak menyusahkan kamu. Itulah perasaan orang tua, itulah perasaan mak ayah. Betul kan makcik? Betul tak? Ini makcik rasa bila faham cerita ni, rasa dekat tak dengan kita? Kan? Cerita macam rupanya pengurusan cinta nak, kalau nak, anda percayalah, kalau anda berkenan dekat siapa-siapa, nak dia dengan family. Kan? Dia dengan family. So bila perhubungan tu dia akan lebih firm. Musa perbincangan tadi terus dengan wali dia. Kalau kena reject pun tak apa kan. Malah kita bukan rezeki lah. Tapi bila dia tadi pun itu firm. Dia tak sure, tapi possibility itu tinggi. Tanyalah pakcik, betul tak pakcik? Kan? Pakcik baru dekat semalam. Okey. Uridan asyuqa alaik. Perasaan orang tua ni aku tak nak menyusahkan kamu. Tapi sebenarnya anda kena faham ayat orang tua ni. Dia tak akan cakap direct. Kalau kamu boleh sedap tau aku buat kelapa tu. Cakap dah dia nak buat kelapa sebenarnya. Betul tak makcik? Biasanya macam tu kan. Dia tak nak bagi tahu direct. Ada harap dia orang faham lah. Kan makcik kan? Makcik bangkut lagi. Yang sini pun perempuan macam tu. Tak tahu. Saya tak tahu. Tak tahu. Serta diri ni insya-Allah minas salihin. Tak apa, kalau tak dapat pun tak apa, insya-Allah aku ni ada Allah, aku ni akan buatlah amal soleh ataupun kebaikan yang boleh buat. Subhanallah. Tuan-tuan, banyak perkara yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi Musa ni yang saya kira sangat relate dengan diri kita. Nabi Musa dia ada buat tersilap, dia kembali bertaubat,
Dan Nabi Musa ni dia tak tahu taubat tu dia terima ataupun tak. So siapa yang tahu Nabi Musa? Sampai sekarang pun siapa je yang tahu Nabi Musa taubat dia terima? Kita yang baca Quran lah. Bukti daripada ayat yang sebelum tu, yang apa yang dia kata fastaghfiru faghfara. Ayat yang ke-15 tu kalau anda boleh buka. Allah Taala sejak terdetik Nabi Musa nak minta ampun tu Allah dah ampunkan dah. Tetapi kita ni syukur sebab Allah Taala tak tunjuk kita ampun ataupun tak, menyebabkan kita sentiasa rasa serba salah, rasa nak buat baik, rasa nak perbetulkan diri sentiasa. Hanya kita yang baca Quran je kita tahu Nabi Musa dah diampunkan. Subhanallah. So tamat sudah cerita kita pada malam ni tentang ibrah kisah Nabi Musa. Dan Nabi Musa diberkahwin dan dikabarkan dengan berita gembira yang at the end dia akan kembali juga ke Mesir. Dan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala nak beritahu, jangan bimbang wahai Nabi Muhammad, kerana nanti kamu akan kembali juga ke Mekah dengan momen yang lebih indah, iaitu kamu akan dapat semula Mekah tersebut dengan boleh mengislamkan dan juga membuat orang lain beriman dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi dia confident, dia tahu apa yang akan berlaku. Dia ada orang advice, dia ada orang support dia daripada Al-Quran. So manusia dia sentiasa perlukan motivasi, manusia sentiasa perlukan kata-kata dan nasihat ataupun kepercayaan. Subhanallah. So sebelum saya tamatkan cerita pada malam ni, ramai subhanallah, ada nak tanya tak sebelum saya tangguh? Subhanallah makcik, orang paling bertuah malam ni. Ayat itu ni beri contoh pada kita sebagai ibu bapa. Kalau kita berkenan muda, kita boleh beri pinang dia. Betul. Makcik ni bijak lah makcik. Macam biasa je buat. Betul. Dia ada beza tau tadabbur dengan tafsir. Tadabbur ni kita boleh duduk dan kita boleh relate dengan diri kita. Tafsir dia ada kaedah, kena faham bahasa Arab, kita nak kena faham kaedah, kena tahu Quran dengan hadis. Ada banyaklah syarat-syarat dia. Tapi tadabbur ni dia tidaklah memerlukan kewaian seperti itu. Kita faham, oh bila Allah Ta'ala kata kalau kamu boleh duduk 10, terpulanglah kepada kamu. Wa ma uridu an syaqqa alai, aku tak mahu menyusahkan kamu. So kita fahamlah. Betul lah, aku rasa macam tu lah juga. Kita rasa, kita nak relate dengan diri kita, kita nak faham. Dia tak macam tafsir. Subhanallah. Terima kasih makcik. Saya terlepas poin tu, nak highlight juga, tapi langsung terlupa ya. Betul, tak ada masalah. Dia tak ada isu perigi cari timba cari perigi ke. Ingat, kita nak pilih orang bukan kerana adat, tapi tengok sikap, tengok dia punya karisma ataupun kewibawaan dia. Adakah dia boleh jaga anak kita? Adakah dia tu dah cukup masak dan matang untuk kai? Itu penting. Betul tak makcik? Makcik betul dia hari ni marah. So kepada perempuan di sebelah sini, anda jangan risau, boleh tanya kepada mak ayah diorang ada. So ayah korang lah tanya diorang sendiri sebelah ni. Subhanallah. Okay, ada lagi nak tanya? Terima kasih makcik. Kakak ni macam ada nak tanya je, senyum-senyum. Dia punya kedua merah ni. Tadi. Sebelah lelaki. Subhanallah, khusyuk korang dengar Saya kira siapa yang tak join lagi dengan grup Telegram? Ada tak yang tak join? Ke semua dah join? Semua dah join Okey. Siapa nak wakafkan sehelai kertas untuk siapa yang nak balik je lagi, tulis nama, nombor telefon dengan email, supaya sekiranya ada program berkaitan dengan Al-Quran, macam kelas percuma ke apa kan, so kita boleh iklankan dan maklumkan lah supaya maklumat tu capai lebih baik. Siapa cepat boleh? Nama dia fastabiqul khairat, betul ni ayat tadi tu. Ya Allah, kenapa lah yang lelaki, yang perempuan, terima kasih. Simpan je nama, nombor telefon dengan email. Nanti kalau ada program lagi kami akan hubungi. InsyaAllah setiap hari ada kelas dekat sini. Dan subhanallah tak ada bayaran pun, sebab kami nak sampaikan mesej Al-Quran. Tapi kalau anda berminat untuk sumbang, boleh sumbang. Sebab kita kan guna ni lah untuk bayar aircon, elektrik, semua macam tu lah. Okay, so saya kira tak ada kot ya. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, perempuan yang hadir pada malam ni.
yang baik khair minallah dan yang buruk itu syarrun min nafsi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada slot yang akan datang pada minggu hadapan di waktu yang sama di TV kat sini juga lah. Saya pada hari Isnin insya-Allah akan kupas lagi cerita, dan saya nak cerita tu korang nampak yang Al-Quran ni bukan cerita sekadar cerita, dia bukan cerita biasa-biasa dalam sebuah buku yang biasa. Kerana Al-Quran sebuah buku yang bukan sembarangan buku. So anda kena pay attention. Ada banyak yang kita akan share pada minggu depan. So terima kasih. Boleh bantulah kepada kawan-kawan yang datang lagi kosong. Anda boleh follow page dan juga boleh follow group Telegram kalau kita dapat info ataupun perkembangan. Ni semua daripada UKM ke apa ni? Muda-mudanya yang handsome ni, subhanallah. UKM, Allah Akbar. Bidang apa? Subhanallah, ekonomi. Kita memerlukan mereka ni lah untuk mengembangkan ekonomi Islam. Subhanallah, Allah Akbar. Okay, satu dia nanti kalau nak bersurai dah boleh bersurai lah. Terima kasih dan saya hargailah kehadiran yang ramai pada malam ni. Moga-moga Allah berikan kamu kebaikan lah dunia akhirat, berikan rezeki, kebahagiaan, kegembiraan, insya-Allah. Doa bahasa Melayu mudah orang faham, bahasa Arab saya je yang faham. Cerita dah habis dah. Okay. Ya? Ya, boleh. Kan dalam kisah yang Musa tadi dia bergaul dengan bidadari jantina kan. Jadi macam dia yang isu ditinggalkan. Jadi kan itu dia selalu buat kumpulan discussion bagi membuat. Jadi apakah kaitan untuk kami sentiasa jaga Islam saya tapi dalam satu lama kita kena terlihat dengan belajar jantina. Ini kaedah mudah dalam agama Islam adalah kita jangan buat apa yang haram dan juga kita boleh dan boleh